Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazika binti Abdul Rahman. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. Kami daripada kumpulan keempat. Okey, pertama sekali kita tengok dulu apakah definisi pengajaran. Pengajaran ni dia adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap. Hasil dia membawa kepada perubahan tingkah laku pelajar. Okey, pengajaran ni dia adalah proses penyampaian daripada siapa? Daripada guru kepada pelajar. Jadi guru akan menyampaikan ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan juga sikap kepada pelajar. Contohnya macam kemahiran mengira, kemahiran membaca, kemahiran menganalisis, ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Hasil daripada penyampaian ni, hasil daripada pengajaran ni akan membawa perubahan kepada pelajar dari sudut tingkah laku. Seterusnya kita tengok apakah pendapat BGXD terhadap pengajaran. Pengajaran ni menurut beliau merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan juga makna. Ia juga merupakan satu aktiviti intelek yang melibatkan pemikiran, perasaan dan penilaian. Contohnya berlaku semasa interaksi guru dengan murid. Okay, kita boleh tengoklah situasi dalam bilik darjah kan, di mana apabila guru menyampaikan menyampaikan ilmu kepada pelajar, di situ akan berlaku satu aktiviti intelek. Aktiviti intelek ni kita boleh maksudkan juga sebagai satu aktiviti mental, di mana kat situ akan berlakulah aktiviti memikir, menilai dan sebagainya. Pelajar akan memikirkan, menilai apa yang maklumat, kemahiran ilmu yang disampaikan oleh guru. Seterusnya kita tengok pengajaran ni merupakan proses untuk menyampaikan dan menyumbangkan idea-idea. Okay, kita tengok pengajaran ni proses guru untuk menyampaikan idea. Contohnya macam dalam subjek Bahasa Melayu kan, membuat karangan contohnya. Guru akan menyumbangkan idea-idea baru, macam mana untuk membina sebuah karangan, memberi idea-idea untuk mengembangkan poin-poin dan sebagainya. Kemudian kita tengok pengajaran juga adalah proses untuk memudahkan cara pembinaan ilmu. Seterusnya pengajaran ni menggalakkan kreativiti. Macam mana menggalakkan kreativiti tu? Contohnya macam guru boleh menunjukkan hasil kreativiti yang dihasilkan oleh guru sendiri. Contohnya macam apa-apa model ke, kreativiti guru tu sendiri ditunjukkan kepada pelajar. So dari situ pelajar bila dia tengok, dia akan tercetus idea ataupun termotivasi untuk melakukan hasil kreativiti yang sama. Ataupun guru juga boleh galakkan kreativiti ni seperti pemberian ganjaran, galakkan, support dan sebagainya. Jadi pelajar ni dia akan lebih seronok untuk menghasilkan sesuatu kreativiti, hasil kreativiti yang lain. Kemudian pengajaran juga membantu seseorang murid untuk belajar dan mencabar murid ke arah pencapaian potensi yang optimum. Kita tengok pula pada definisi pembelajaran. Pembelajaran ni adalah proses memperolehi ilmu, kemahiran atau pengetahuan. Okey, macam tadi pengajaran kan. Pengajaran ni adalah proses penyampaian. Tapi pembelajaran ni dia adalah proses memperoleh ataupun menerima ilmu. Ilmu yang empat tadi, ilmu, kemahiran, nilai dan juga sikap. Kemudian pembelajaran ni berlaku perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal akibat daripada pengalaman atau interaksi dengan persekitaran. Okey, biasanya manusia kan dia akan belajar sesuatu daripada pengalaman. Dari pengalaman itulah dia akan merubah tingkah laku manusia. Contohnya macam
situasi yang kita sedang hadapi sekarang kan, pandemik COVID-19. Uh, okay, daripada situasi yang kita sedang hadapi ni, kita dapat pengalaman baru. Itu kita akan lebih mementingkan aspek kebersihan contohnya. Yang mana mungkin sebelum ni kita kurang memberi perhatian berkaitan isu kebersihan, bersihkan tangan, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Tapi bila dah berlaku pengalaman yang macam ni, lepas ni kita akan lebih berhati-hati. Itulah antara contohnya lah, perubahan tingkah laku manusia daripada pengalaman atau interaksi dengan persekitaran. Contohnya interaksi dengan orang di sekeliling kita, ibu bapa, ahli keluarga, guru, rakan-rakan dan sebagainya. Itu juga boleh mempengaruhi tingkah laku manusia dari sudut perkataan dia, perbuatan. Okey, tengok pula. Menurut Unicef, Lockhart dan Walters 1990, mereka kata pembelajaran ni sebagai satu perubahan yang agak kekal dan sesuatu yang berubah akibat daripada pengalaman. Mereka melihat pembelajaran ni sebagai satu fenomena yang tidak boleh diperhatikan, melainkan kita dapat menentukan pembelajaran yang berlaku dengan memerhatikan cara seseorang individu itu bertingkah laku. Saya nak kata, kita boleh tengok hasil pembelajaran tu daripada apa? Daripada cara seseorang tu bertingkah laku. Apa yang dia tunjukkan tu, itulah hasil pembelajaran. Okay, menurut pendapat ahli teoris behaviorism seperti Ivan Pavlov, Edward Thorndike dan B.F. Skinner, mereka kata pembelajaran ini merujuk perubahan yang boleh diperhatikan seperti tingkah laku bilik darjah atau kemahiran-kemahiran baharu atau pengetahuan yang boleh didemonstrasikan. Jadi kesimpulan kita boleh buat, pembelajaran ni dia adalah satu proses pemerolehan, proses penerimaan ilmu pengetahuan yang boleh membawa kepada perubahan tingkah laku pelajar. Macam pengajaran, proses menyampaikan, pembelajaran pula proses menerima dan berlaku perubahan dari aspek tingkah laku. Okay, kita masuk pula pada prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada 8. Pertama, penglibatan aktif. Kedua, perkaitan dan corak. Ketiga, pembelajaran informal. Seterusnya, pengalaman langsung, situasi mendesak, maklum balas berterusan, suasana yang menyeronokkan dan refleksi. Okey, kita tengok dulu yang pertama, penglibatan aktif. Maksud penglibatan aktif ni, murid perlu melibatkan diri secara aktif dan mengambil bahagian dalam pengajaran guru. Menurut Meyer 2004, murid bukan sahaja perlu bertingkah laku secara aktif, tetapi murid harus aktif secara kognitif. Maksudnya murid kena aktif dari sudut pemikiran dia juga. Dia kena berfikir secara aktif. Kedua, ciri-ciri yang boleh dilihat. Apa ciri-ciri yang kita boleh lihat dari penglibatan aktif ni? Pertama, aktif dan responsif. Murid melibatkan diri dalam pengajaran. Kedua, pemikiran kreatif. Murid dapat menyelesaikan masalah serta mengemukakan cadangan dan berkebolehan menghubungkan apa-apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru. Yang ketiga, pembentukan ilmu. Pemahaman dan pembelajaran tercapai apabila murid diberikan tugasan. Okay, contohnya lah aktiviti yang kita boleh kaitkan dengan aktiviti penglibatan aktif ni. Pertama, pembelajaran kooperatif seperti think, pair, share. Murid mengambil masa untuk mengingat pelajaran lepas dan berbincang dengan rakan. Kemudian berkongsi dengan rakan sekelas sebagai perbincangan formal. Okey, antara lainnya macam contohnya aktiviti dalam kumpulan kan. Jadi bila adanya aktiviti macam ni, pelajar dia akan lebih aktif, dia lebih responsif, dia akan lebih berkomunikasi, berinteraksi dengan rakan-rakan dia, bekerjasama, pengetahuan dia akan lebih berkembang dan dia akan melibatkan diri dalam perbincangan. Biasanya pelibatan aktif ni dia berpusatkan kepada pelajar. Yang mana kalau kita nak guna sistem kuliah je, guru bersyarah sahaja,
mungkin pelajar dia akan rasa mengantuk, dia rasa tak fokus dan sebagainya. Tapi bila kita libatkan murid di dalam pembelajaran, murid dia akan lebih rasa seronok, dia tak ngantuk, dia akan melibatkan diri dalam pembelajaran tu. Seterusnya ilmu tu akan lebih cepat untuk dia dapat, lebih ingat. Okey, seterusnya kita tengok perkaitan dan corak. Apa maksud perkaitan dan corak ni? Maksud dia, murid berpeluang untuk membentuk, menguji pola dengan menghubung kait dan mencari makna melalui situasi pembelajaran yang diwujudkan dalam bilik darjah. Ciri-ciri yang kita boleh lihat ada dua. Pertama, pemindahan pembelajaran. Murid berupaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Yang kedua, pemikiran kritikal. Murid dapat membanding beza, memurni dan memilih daripada apa yang mereka ketahui untuk menyelesaikan masalah. Contoh dia mengaplikasikan idea dan tema drama tradisional ke dalam masalah moden. Okey, contohnya lah pelajar ni dia diberi tugasan lah untuk untuk mengaitkan idea dan tema drama tradisional ke dalam masalah moden. Contohnya drama tradisional, drama Hamlet. Drama Hamlet ni dia adalah satu drama yang dikarang oleh William Shakespeare, mengisahkan tentang putera Denmark yang bernama Hamlet. Hamlet ni dia dalam perjuangan dia untuk membunuh pakcik dia, kerana pakcik dia ni dia dalam perjuangan untuk membalas dendam lah kepada pakcik dia, sebab pakcik dia ni dah bunuh ayah dia ni kerana ingin merebut tahta. Jadi dalam situasi ni macam mana pelajar ni dia boleh untuk mengaplikasikan idea dan tema drama tradisional ni, Hamlet ni, drama lama kepada situasi sekarang, masalah moden. Maka dalam situasi ni pelajar perlu untuk berfikir secara kritis. Macam mana nak buat perkaitan antara dunia fiksyen ni dengan dunia sebenar. Jadi kat sini pelajar dia mesti ada kemahiran untuk mengaitkan pengetahuan yang dulu, idea-idea tradisional kepada masalah sekarang, masalah moden. Seterusnya kita masuk pembelajaran informal. Apa maksud pembelajaran informal? Pembelajaran informal ni merupakan pembelajaran implisit, iaitu memperoleh pengetahuan akibat daripada interaksi secara langsung atau melalui pelbagai cara daripada rakan sebaya, selain apa yang diajar secara eksplisit. Okey, pembelajaran implisit ni dia adalah satu kaedah pembelajaran yang secara tidak sedar, dia secara spontan. Itu dimaksudkan dengan pembelajaran informal yang kita dapat melalui interaksi secara langsung. Kadang-kadang bila kita jumpa, contohnya lah macam kita jumpa orang kan, mungkin dekat situ kita dah dapat dah satu kemahiran sosial, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang. Kita dapat secara langsung. Okey. Kemudian ciri-ciri pembelajaran informal ada dua. Pertama, boleh dipelajari di mana-mana, tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah. Okey, pembelajaran informal ni dia bukannya dalam bilik darjah je. Dia boleh berlaku juga di luar bilik darjah, di mana-mana sahaja. Kedua, murid belajar sepanjang masa bersama guru atau tanpa guru. Contohnya macam lawatan sambil belajar. Okey, lawatan sambil belajar ni dia dapat berikan peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan persekitaran. Macam contohnya macam kita lah dulu. Kalau ada lawatan sambil belajar tu, kita rasa seronok, kita rasa teruja sebab kita dapat keluar untuk kita tengok sendiri persekitaran, kita dapat berinteraksi, kita dapat meneroka, kita dapat mempelajari sesuatu yang baru, kesan daripada lawatan tu. Antara lain contoh pembelajaran informal ni, contohnya guru dia boleh buat satu sudut pembelajaran di dalam kelas. Sudut tu tak kisahlah sudut membaca ke ataupun sudut untuk bermain alat-alat tradisional. Contohnya macam congkak, batu seremban.
Dari situ pelajar dia secara tak langsung dia akan dapat mempelajari ilmu untuk mempelajari alat-alat tradisional. Secara tak langsung juga bila dia main tu, dia main dengan kawan-kawan ni kan, dia akan dapat pula ilmu untuk berkomunikasi, bersosial dengan kawan-kawan dia tanpa bimbingan daripada guru. Itu adalah contoh pembelajaran informal. Seterusnya kita masuk pada pengalaman langsung. Apakah itu pengalaman langsung? Maksud dia merujuk kepada learning by doing. Okay, apa learning by doing ni? Murid dia akan belajar jika mereka melakukan aktiviti itu secara langsung. Dan pembelajaran langsung ni, pengalaman langsung ni, dia bergantung kepada proses murid membina makna berdasarkan pengalaman yang mereka hadapi. Jadi pembelajaran ni dia bergantung pada pelajar. Macam mana dia nak memberi makna, membina makna berdasarkan apa yang dia nampak. Antara kelebihan dia kat sini memberi peluanglah kepada murid untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran dengan memerhati secara langsung. Yang kedua, membentuk pemahaman individu terhadap apa yang dipelajari. Contoh yang paling mudahnya, lawatan ke zoo lah. Bila lawatan ke zoo ni, murid dia akan lebih belajar untuk memerhati dan berinteraksi dalam persekitaran zoo berbanding apa yang dibaca dalam buku. Okey. Contohnya lah macam budak-budak sekolah rendah kan, bila ada lawatan ke zoo tu, mereka akan rasa seronok sangat. Sebab apa? Bila objek yang kita tengok secara real ni, secara berdepan, secara bergerak ni, kita akan lebih teruja, kita akan lebih ingat. Dari situ belajar dia akan lebih tahulah. Dia akan tengok haiwan yang berkaki 4, ini haiwan. Haiwan yang berbulu, dia akan tengok secara direct, secara depan lah. Dia akan lebih ingat sebenarnya bila benda tu berlaku di depan mata. Kita tengok pula situasi mendesak. Apa maksud situasi mendesak? Contoh maksud dia situasi yang kompleks dan mendesak dapat memotivasikan pelajar untuk mencari penyelesaian. Contohnya memberikan murid tanggungjawab yang lebih dalam kepimpinan. Okey, contohnya kita dapat tengoklah. Contohnya dekat sekolah kan, murid yang jadi pengawas ni, kita berikan dia tanggungjawab yang lebih. Mungkin kita sebagai guru minta dia untuk menyelesaikan masalah disiplin pelajar. Jadi dari situ, bila mereka ada tanggungjawab yang lain, mereka akan terdesaklah untuk mencari penyelesaian macam mana. Dan dari situ sebenarnya banyak benda baru yang diorang akan dapat selain daripada ilmu kepimpinan, ilmu untuk mereka bersosial dengan rakan-rakan, macam mana dia nak berkomunikasi, menasihati mereka. Dari situ pun mereka akan dapat ilmu baru. Seterusnya kita masuk pada maklum balas berterusan. Apa maklum balas berterusan ni? Maklumat yang diberi kepada individu tentang kesesuaian sesuatu tindakan serta respon. Maklum balas ni diberi selepas murid melaksanakan tugas. Guru dia akan memberikanlah maklum balas yang positif tentang aspek pembelajaran atau kelakuan yang sesuai. Kalau benda yang positif, dia akan ceritakanlah. Tapi kalau benda yang negatif, kelakuan yang salah, guru akan memaklumkan kepada pelajar. Jadi dengan maklum balas ni, murid dia boleh menilai prestasi pembelajaran. Contohnya macam guru memberi komen terhadap tugasan yang disiapkan oleh pelajar. Okey, contohnya macam guru dibagi tugasan untuk pelajar membuat folio kan. Contohnya folio geografi. Jadi bila pelajar dia nak menghasilkan satu folio yang berkualiti, yang bagus, dia mesti akan sentiasa minta guru untuk periksa. Jadi cikgu dia berperanan untuk memberi komen, memberi maklum balas lah, untuk memberi penambahbaikan. Contohnya kalau macam ada benda yang perlu diperbetulkan, guru dia akan memberi maklum balas. Dia akan beritahu mana yang perlu diperbetulkan. Jadi dengan komen tu, dengan maklum balas tu tadi, murid dia bolehlah menilai prestasi dia. Dia boleh buat pembetulan, dia boleh buat pengubahsuaian untuk
menambah baik lagi folio yang dia buat tu. Okey, seterusnya suasana yang menyeronokkan. Apakah itu suasana yang menyeronokkan? Okey, suasana yang menyeronokkan ni dia adalah satu persekitaran emosi bilik darjah yang dipengaruhi oleh guru. Sebenarnya emosi bilik darjah ni, guru ni dia memainkan peranan yang penting lah dalam persekitaran emosi bilik darjah. Macam mana yang dikatakan dengan mempengaruhi emosi bilik darjah ni? Pertama, kita boleh tengok dari aspek suara guru, gaya kepimpinan guru, sikap kemesraan guru, kawalan kelas dan penggunaan ganjaran dalam bilik darjah. Benda-benda ni sebenarnya sangat mempengaruhi dalam bilik darjah. Kalau cikgu tu gaya kepimpinan dia telus, dia seorang yang adil, jadi sebenarnya dia boleh mewujudkan satu suasana kelas yang seronok. Sebab tak adalah mungkin tak adalah isu-isu pilih kasih ke, guru melebih-lebihkan pelajar lain ke. Contohnya macam sikap guru tu sebenarnya banyak mempengaruhi emosi pelajar-pelajar. Kedua, kita tengok gaya kepimpinan yang demokratik mempengaruhi suasana emosi bilik darjah dari segi cara penerimaan pandangan murid berbanding kepimpinan autokratik yang menekan pelajar. Okey, guru pun dia memainkan peranan dalam pengaruhi suasana emosi bilik darjah dari sudut kepimpinan. Okay, kalau cikgu ni dia seorang yang panas baran, suka tekan pelajar, pelajar pun dia akan rasa tak seronok, dia rasa tertekan sebab dia sentiasa dimarahi, sentiasa dipersalahkan. Jadi gaya kepimpinan guru ni mempengaruhi emosi bilik darjah tu. Contohnya, suasana menyeronokkan ni mengadakan permainan berkumpulan atau penggunaan ganjaran, galakan dan sokongan yang ditonjolkan dalam pembelajaran. Okey, bila guru memberikan ganjaran kepada pelajar kan atas prestasi mereka, jadi pelajar ni dia akan rasa seronok lah, dia akan rasa termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Contohnya permainan berkumpulan pula. Macam bila kita buat aktiviti dalam kelas ni, dia sebenarnya lagi seronok. Sebab kita melibatkan budak kan. Jadi dia secara tak langsung semua kena terlibat dalam pembelajaran. Semua kena bercakap, semua kena berkomunikasi. Itu yang seronok sebenarnya. Seterusnya kita tengok pada refleksi. Okay, apa refleksi ni? Refleksi ni dia adalah proses memikirkan atau merenung kembali pengalaman dan implikasi terhadap diri. Amalan refleksi ni dia dapat merangsang kemahiran penilaian diri yang memberikan hala tuju tentang apa-apa yang telah dicapai. Contohnya, pelajar dia bercerita tentang amalan nilai murni dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan prinsip mereka bentuk pengajaran GATE ni. Prinsip mereka bentuk pengajaran GATE ni ada 7. Pada peringkat pertama iaitu motivasi. Yang kedua, memberikan perhatian dengan memastikan perhatian murid kepada guru. Yang ketiga, memperoleh dan ingatan. Yang keempat, ingat kembali dan retrieval. Yang kelima, generalisasi. Yang keenam, prestasi. Seterusnya, peringkat yang terakhir adalah maklum balas dan peneguhan. Peringkat yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pembelajaran berlaku. Sebelum pembelajaran bermula, seorang guru mestilah memastikan semua anak-anak murid dalam keadaan termotivasi. Motivasi mereka perlu dijaga. Maka pembelajaran akan berlaku jika seorang murid itu bermotivasi.
Seterusnya peringkat yang kedua iaitu memberikan perhatian dengan memastikan perhatian murid terhadap guru. Sebagai guru, perhatian harus diberikan terhadap cara atau strategi untuk memastikan murid memberi perhatian sepenuhnya kepada pengajaran. Cara untuk menarik perhatian murid ini, guru haruslah melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Contohnya dengan penggunaan bahan pengajaran yang menarik, boleh merangsang naluri murid ingin tahu untuk satu subjek tersebut. Seterusnya peringkat yang ketiga, peroleh dan ingatan. Guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang dapat membantu murid mengingati perkara yang diajar. Contohnya bahan pembelajaran tu boleh disusun dengan secara teratur untuk memudahkan pemahaman. Bahan pembelajaran tu boleh juga dibuat dalam bentuk grafik ataupun video klip sebagai rangsangan kepada mereka untuk mereka lebih ingat dengan subjek tersebut. Seterusnya peringkat yang keempat, ingat kembali dan retrieval. Pada peringkat ini maklumat yang disimpan akan diingat kembali dan digunakan. Guru perlu menyediakan bahan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Pengalaman murid ni haruslah diambil tahu oleh guru dengan sentiasa menghubungkaitkan dengan pengalaman lama dengan pengalaman baru, supaya maklumat itu lebih lekat. Peringkat yang kelima, peringkat seterusnya iaitu generalisasi. Maklumat yang diingat kembali akan digunakan dalam situasi-situasi baru. Pengajaran seorang guru itu akan dianggap berjaya jika murid dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam situasi di dalam ataupun di luar sekolah. Peringkat yang keenam, peringkat seterusnya ialah prestasi. Prestasi murid dapat menunjukkan bahawa pembelajaran telah berlaku. Tindak tanduk murid dapat mengesahkan berlakunya pembelajaran. Guru perlu memberi maklum balas kepada prestasi mereka. Guru juga boleh mengemukakan soalan secara lisan atau bertulis untuk memastikan prestasi keadaan murid itu. Okey, peringkat yang terakhir adalah peringkat yang ketujuh iaitu maklum balas dan peneguhan. Pada peringkat ini murid telah mencapai matlamat. Tahap ini merupakan tahap motivasi yang perlu diberikan setelah murid mencapai objektif pembelajaran. Berdasarkan respon murid terhadap soalan, guru perlu memberi maklum balas tentang prestasi mereka. Maklum balas ini bertujuan untuk memaklumkan murid tentang prestasi mereka sama ada mereka perlu melakukan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Seterusnya masuk kepada langkah atau peristiwa pengajaran oleh Kek Ni. Dekat sini ada dua. Satu, peristiwa pengajaran dengan kaitannya dengan proses pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Kaitannya penerimaan corak-corak impuls. Yang kedua, maklum murid tentang objektif. Yang ketiga, maklum murid tentang objektif iaitu meletus satu proses kawalan eksekutif. Yang ketiga, merangsang ingatan kembali pengetahuan sedia ada atau pembelajaran yang lepas. Retrieval pengetahuan sedia ada di dalam ingatan jangka pendek. Yang keempat, mengemukakan bahan rangsangan. Berkaitan dia ialah menekankan ciri-ciri untuk persepsi pilihan. Yang kelima, memberikan bimbingan pembelajaran iaitu pengekodan semantik, clue untuk retrieval. Yang keenam, menggalakkan perlakuan. Kaitannya ialah meletus organisasi respons. Yang ketujuh, memberikan maklum balas tentang prestasi. Kaitannya dengan proses pembelajaran ialah menentukan peneguhan. Yang ke-8, menilai prestasi. Kaitan dia adalah meletus retrieval iaitu memberikan ruang untuk peneguhan. Ke-9, merangsang penyimpanan dan pemindahan. Kaitannya ialah memberikan clue dan strategi untuk retrieval. Okey, yang pertama, peristiwa pengajaran ini ialah pertama tadi menarik perhatian, iaitu guru menarik perhatian murid dengan mengarah murid kepada topik pengajaran dengan pelbagai cara. Contohnya, guru memulakan pengajaran dengan program multimedia iaitu skrin
dengan animasi sebelum kemukakan tajuk. Satu lagi pendekatan ialah guru boleh meminta murid mengemukakan soalan untuk dijawab oleh murid lain, atau guru sendiri yang memberikan soalan kepada mereka untuk menarik perhatian mereka. Okey, seterusnya yang kedua iaitu memaklumkan murid tentang objektif pembelajaran supaya mereka sedar tentang matlamat pengajaran. Dengan kesedaran ini, murid lebih bersedia untuk pelajaran yang akan dilalui. Senarai objektif pelajaran yang akan dikemukakan perlulah pada awal pengajaran. Ini akan menggalakkan proses motivasi murid supaya mereka lebih bersedia. Bagi menjelaskan pengajaran kepada murid, guru juga boleh menerangkan tujuan kandungan dengan mengemukakan matlamat untuk murid, ataupun murid memilih matlamat sendiri. Seterusnya ialah merangsang ingatan kembali terhadap pengetahuan sedia ada. Sebelum mula pengajaran, guru harus mengadakan ujian pra atau beberapa soalan untuk mencungkil pengetahuan mereka. Hubung kait antara maklumat yang baru dengan pengetahuan sedia ada akan memudahkan proses pembelajaran. Contohnya, jika ingin merangsang kembali ingatan murid ini, guru boleh mengemukakan soalan-soalan tentang pengalaman lepas dan pemahaman tentang konsep-konsep yang telah dipelajari. Okey, seterusnya kemukakan kandungan kepada murid. Pada peringkat ini, guru perlu mengemukakan kandungan baru kepada murid, iaitu kandungan perlu dikelompokkan secara sistematik sebelum diterangkan. Seterusnya, guru perlu menggunakan pelbagai cara atau media. Contohnya, dalam penyampaian, guru boleh merangkumkan teks, audio, grafik, jadual, gambar rajah atau sebagainya lah. Murid-murid lebih mudah mengingati gambar atau grafik berbanding dengan perkataan. Seterusnya, membimbing pembelajaran. Bimbingan tambahan perlu diberikan kepada murid semasa penyampaian kandungan untuk membantu murid menyimpan maklumat atau data-data pembelajaran ke dalam ingatan jangka panjang mereka. Bahan pengajaran perlulah jelas dan tepat. Antara strategi yang boleh digunakan ialah guru menggalakkan murid dengan membuat pembandingan antara konsep dengan prinsip. Seterusnya, menggunakan carta aliran untuk menggambarkan kandungan. Okey, seterusnya melaksanakan perlakuan. Dalam peringkat ini, murid dikehendaki untuk melatih kemahiran atau tingkah laku baru. Pelaksanaan perlakuan memberikan peluang untuk mengesahkan bahawa murid ini menguasai ke tidak dalam satu pembelajaran ini. Caranya guru menggalakkan murid dengan membuat caranya ialah murid dikehendaki untuk melaksanakan kemahiran atau tingkah laku baru. Seterusnya, guru boleh menggunakan latihan bertulis untuk soalan-soalan dan ujian yang diberikan kepada murid. Peringkat seterusnya ialah memberikan maklum balas. Latihan dalam pembelajaran dapat mengesan kefahaman murid tentang sesuatu pembelajaran itu. Guru boleh merancang tindakan pemulihan dan mengambil tindakan susulan. Seterusnya, menilai perlakuan dan prestasi. Pembelajaran akan diakhiri dengan memberikan pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang diajar. Pada peringkat ini, boleh dianggap sebagai peringkat penilaian sumatif atau ujian PUS. Seterusnya, yang terakhir, merangsang ingatan dan pemindahan pembelajaran. Guru memberi contoh tambahan dan latihan untuk menambah baik pemahaman murid terhadap pembelajaran yang dikuasai. Proses ini memastikan murid dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi yang baru. Amat penting untuk murid dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi sebenar serta berupaya untuk menyelesaikan masalah harian menggunakan pengetahuan yang baru didapat.
Baik, seterusnya berkaitan proses pembelajaran. Bila sebut proses pembelajaran, terdapat 4 aspek yang kita perlu lihat. Yang pertama, kesediaan belajar. Yang kedua, persepsi dan penanggapan. Yang ketiga, ingatan dan lupaan. Yang keempat, pemindahan pembelajaran. Baik, topik kesediaan belajar. Apa yang dikatakan dengan kesediaan belajar? Stanford 1971 mengatakan pembelajaran yang berkesan bergantung kepada sikap pelajar tu sendiri, bukan bergantung kepada kekerapan pelajar tu buat ulang kaji semata-mata. Tak. Menurut Tuan Dyke pula, dia kata tentang hukum kesediaan, jika seseorang tu bersedia untuk bertindak tapi dihalang, maka hasilnya nanti akan mengecewakan. Jika seseorang tu belum bersedia untuk bertindak, kemudian dia dipaksa, jadi hasil pun sama, nanti mengecewakan. Tapi jika seseorang tu telah bersedia, kemudian dia didorong dan dibantu, maka hasilnya nanti akan menggembirakan. Jadinya kat sini kita boleh rumuskan bahawa kesediaan belajar ni ialah apabila pelajar tu dia ada keupayaan ataupun dia bersedia untuk menerima pengetahuan yang baru. Seterusnya, jenis-jenis kesediaan belajar ni ada 3, kognitif, psikomotor dan afektif. Baik. Kesediaan dari segi kognitif, ia tentang keupayaan minda pelajar tu untuk menerima dan memproses maklumat yang dia dapat. Contoh, sekolah rendah. Sekolah rendah, tahap kognitif je kita perlu guna operasi konkret. Maknanya katanya kita kena bagi kat dia dan dia akan terima. Berbeza dengan sekolah menengah, tahap operasi dia lebih formal. Dari lebih formal maksudnya kita bagi dia satu masalah, dia boleh selesaikan, dia boleh terima dan selaras dengan apa yang kita nak bagilah untuk sekolah menengah kepada tahap operasi formal. Seterusnya kita tengok dari kesediaan psikomotor. Kesediaan psikomotor ni adalah keupayaan fizikal ataupun pergerakan dan penguasaan kemahiran seseorang pelajar tu. Ia kebiasaannya bila kita kata psikomotor, maka ia akan melibatkan pergerakan lah. Dan ia berkait rapat dengan perkembangan aspek fizikal mengikut peringkat umur. Sebagai contoh, sekolah rendah ada subjek PJK, sekolah menengah pun ada subjek PJK. Tapi mungkin ada perbezaan silibus lah, bergantung kepada perkembangan pelajar. Sekolah rendah beza sikit dengan sekolah menengah. Jadinya kesediaan psikomotor tu penting dalam proses pembelajaran. Bila sebagai contoh kemahiran psikomotor, kita boleh katakan sebagai kemahiran menulis, melukis. Jadi kebanyakan bila sekolah sekolah rendah berbeza dengan tadika pula. Kalau tadika mungkin kesediaan psikomotor dia kita pegang pensel macam mana, macam itulah. Seterusnya dari segi kesediaan efektif. Bila sebut tentang efektif, ia adalah merujuk kepada semangat, kepada motivasi pelajar tu nak belajar. Sebagai contoh, seorang pelajar bernama Nur Hafizah. Nur Hafizah ni dia suka sangat belajar subjek sains. Bila tiba je waktu sains, dia akan rasa seronok. Sebab apa? Dia suka eksperimen, dia suka buat kajian, dia suka cikgu tu. Jadinya bila kat sini nak katanya kesediaan efektif Nur Hafizah pada ketika itu adalah berada di tahap yang tinggi. Bila kesediaan efektif tu tinggi, jadi motivasi instrik dia pun tinggi. Nak katanya kesediaan efektif ni juga salah satu elemen penting lah dalam proses pembelajaran. Kita akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar. Yang pertama, faktor kematangan. Faktor kematangan dia berkait rapat dengan faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuan Dyke dia ada kata, sekiranya individu sudah ada kesediaan, iaitu kalau sudah mencapai tahap kematangan kognitif, kematangan psikomotor dengan efektif, jadi pembelajaran akan berlaku dengan jayanya. Contoh lagi, kita boleh tengok pelajar lelaki gaya berfikir dia feel independent. Pelajar perempuan gaya fikiran dia adalah feel dependent. Sebagai contoh untuk kematangan, faktor-faktor mempengaruhi kesediaan belajar. Dia ada 2 faktor. Kita tengok faktor yang pertama dari segi kematangan. Bila sebut tentang kematangan, maka ia berkait rapat dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuan Dyke ada kata, sekiranya individu tu sudah bersedia, bila sebut bersedia, maka tahap kognitif, psikomotor efektif dia sudah berada tahap yang matang. Jadi pembelajaran akan berlaku dengan jayanya. Tahap kematangan biologi juga mempengaruhi kesediaan belajar. Sebagai contoh, pelajar lelaki
gaya fikir dia feel independent. Sebab tu kalau kita tengok pelajar lelaki dia boleh berdikari lah kan. Okay, kalau pelajar perempuan gaya fikiran dia tu feel dependent. Okay, contoh lain dari segi tahap kematangan psikomotor. Okay, tahap kematangan psikomotor, contoh kalau kita nak buat permainan raket permainan tenis. Okay, kita suruh budak tahun 5. Okay, dia akan menang kalau dilawan dengan budak tadika umur 6 tahun. Contoh, sebabnya budak tadika umur 6 tahun tak mampu lagi nak pegang raket tenis yang berat tu. Tahap kematangan dia belum tercapai lagi. Beza dengan pelajar umur tahun 5, pelajar yang berumur 11 tahun. Jadi masa tu otot dia lagi kuat daripada 6 tahun. Kat situ. Seterusnya kita akan tengok dari faktor yang kedua adalah pengalaman. Okay, pengalaman ni, bila sebut pengalaman dia ada dua, sama ada pengalaman berdasarkan pengalaman lampau ataupun pengetahuan sedia ada pelajar tu sendiri. Okay, sebagai contoh, bila kita kata sebagai contoh anak nelayan. Okay, anak nelayan dia dah biasa dah dengan laut, dengan ikan, dengan udang. Jadi bila dalam pembelajaran cikgu minta, okay, sebutkan ciri-ciri ikan sungai contoh, dia boleh sebut. Sebutkan ciri-ciri ikan laut, dia boleh sebut. Sebutkan ciri-ciri pada seekor ikan, dia boleh sebut dengan berjayanya. Sebabnya berdasarkan pengalaman dia, tengok ayah dia yang pergi ke laut, dia selalu tengok ikan yang berada di laut. Jadinya kat situ pengalaman tu merupakan salah satu kesediaan belajar lah. Okay, contoh lain, contoh kalau anak petani. Okay, bila sebut tentang pokok rambutan ni, dia akar apa? Tunjang ke, akar serabut ke, daun selari ke, daun jejari ke. Jadi kat situ nak katanya pengalaman menjadikan seorang tu lebih bersedia untuk menerima ilmu pengetahuan. Peranan guru berkaitan implikasi kesediaan belajar. Okay, yang pertama, guru dia kena kenal murid dia macam mana. Kena tengok kesediaan pelajar dia macam mana. Bila dia dah tahu pelajar dia tu bersedia ke tidak, tahap kesediaan efektif dia macam mana, kognitif dia macam mana, psikomotor dia macam mana, jadi guru boleh mengajar mengikut kesesuaian yang sesuai dilaraskan dengan pelajar tu. Okay, sebagai contoh, laras bahasa mudah bagi murid memahami pembelajaran. Sekiranya dia tahu murid sukar nak faham subjek tu, ataupun murid kurang kognitif ataupun kurang kesediaan efektif, jadi guru dia kena pelbagaikan cara macam mana nak bagi pelajar tu motivasi dalam belajar. Seterusnya, guru kena guna sumber rujukan yang berada di persekitaran murid. Contoh. Yang ketiga, aktiviti pembelajaran sesuai dengan kesediaan belajar murid-murid. Kena pelbagaikanlah, guru dia kena kreatif. Okay, seterusnya, pemeringkatan isi pelajaran dapat membimbing murid secara mengikut kesediaan belajar secara beransur-ansur. Okay, maksudnya guru dia kena tentukan, okay, mula kita belajar ni sikit, laraskan yang mudah dulu, kemudian sederhana, kemudian barulah yang susah. Persepsi dan penanggapan. Dalam slide ini saya ada sertakan dua gambar rajah. Okey, kita tengok gambar rajah yang kiri tu. Okey, dalam gambar rajah yang kiri tu, okey, apa yang kawan-kawan boleh lihat? Okey, ada yang nampak pokok macam hutan-hutan kan. Ada yang nampak gorila. Ada yang nampak singa. Jadinya inilah yang kita akan belajar nanti. Apa tu persepsi dan penanggapan. Okey, apa function gambar tadi? Okay, saya akan terangkan. Okay, pertama kita kena tahu dulu persepsi ni apa, penanggapan ni apa. Okay, kalau persepsi dalam Kamus Dewan edisi keempat mengatakan bahawa persepsi ni adalah gambaran ataupun bayangan dalam hati ataupun fikiran, pandangan ataupun tanggapan lah. Kalau teori Gestalt dia kata persepsi ni adalah otak manusia ni, dia akan organisasi dan akan sempurnakan maklumat yang dia dapat tu. Itu adalah persepsi. Okay, penanggapan ni apa? Penanggapan ni Atkinson kata sifat umum bagi sesuatu kelompok, objek ataupun idea. Okay, teori Brunel 1973 ada mengatakan juga penanggapan ni adalah pembentukan konsep melibatkan proses membuat maklumat. Okay, membuat maklumat berdasarkan kategori dia, ciri-ciri ataupun persamaan yang ada pada kelompok objek tu. Okay, sebagai contoh saya bagi, kita minta pelajar kita, okay, kita kata, okay, ni adalah benda bulat. Okay, dia bulat. Lepas tu dia ada duri tajam dan dia warna hijau. Okay, dan bau dia kuat.
Jadinya apa yang boleh murid nampak bila kita kata macam tu? Dia akan bayangkan, oh buah durian, contoh. Dia pun dah, oh buah durian ni ada duri-duri tu, oh bau durian. Itu adalah persepsi dan penanggapan. Okey, kita akan tengok seterusnya sifat-sifat persepsi dan penanggapan. Okey, sifat-sifat persepsi dan penanggapan yang pertama adalah selektif. Kenapa disebut selektif? Sebabnya murid dia akan pilih. Dia nak minat apa, tak minat apa. Murid akan bagi tumpuan kepada perkara yang dia minat je. Macam tu. Okey, yang seterusnya kesinambungan. Nak katanya persepsi dengan penanggapan ni dia tak boleh buat sekali je. Dia kena selalu. Dia ada kesinambungan supaya nanti baru boleh di-mindsetkan. Okey, yang seterusnya berbentuk personal. Okay, kenapa berbentuk personal? Nak katanya dia adalah bergantung kepada pengalaman seseorang. Jadinya kat situ bila pengalaman seseorang dia akan berbentuk personal lah. Persepsi seseorang tu yang menjadikan dia nampak gambaran tu macam tu. Okey, dan juga sifat-sifat yang terakhir adalah sering berubah-ubah. Okay, kita akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan penanggapan. Bila sebut tentang faktor, apa faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman? Macam contoh yang pertama, kebiasaan dia adalah pengalaman. Bila kita kata pengalaman, contohlah saya boleh bagi. Okey, contoh saya bagi sama anak petani. Okey, bila kita panggil anak petani, okey kita kata, okey daun selari. Bagi contoh, apakah tumbuh-tumbuhan daun selari? Okey, bagi contoh macam mana nak tanam buah rambutan, macam mana nak tanam pokok rambutan, macam mana nak tanam biji benih durian contoh. Jadinya berdasarkan pengalaman yang dia ada itulah yang akan mempengaruhi persepsi dan penanggapan. Seterusnya imajinasi. Bila sebut tentang imajinasi ni contohnya, guru dalam kelas dia bagi saya tengok satu video. Pelajar sila tengok video kemajuan tahun 2020 contoh, kemajuan tahun 2020. Jadi bila pelajar tengok video tu, secara automatiknya pelajar juga dia akan terimajinasi kemajuan dunia pada tahun 2022 contoh. Itu imajinasi. Okey, kalau kecerdasan, faktor-faktor kecerdasan, contoh faktor-faktor kecerdasan, ada kita bagikan kepada murid, kita tunjuk, ni adalah gambar sungai. Dalam sungai tu kotor. Lepas tu ni hutan pun kotor. Ni tong sampah yang berselerak yang telah tunggang terbalik. Kat sini adalah jalan yang penuh dengan sampah. Kita panggil murid A dengan murid B. Kita panggil murid A dia hanya boleh nampak, oh itu adalah sungai kotor, itu adalah pokok kotor, hutan yang dicemari, itu adalah tong sampah yang tonggang terbalik. Dia hanya boleh bagi macam tu je. Lepas tu kita panggil pula pelajar B. Bila kita panggil pelajar B, kita tanya, apa yang awak nampak? Jawapan pelajar B yang pertama pun dia akan kata, itu adalah sungai kotor, itu adalah tong sampah yang berselerak, itu adalah hutan yang berselerak, hutan yang kotor, yang penuh dengan sampah. Tapi dia tambah lagi jawapan dia. Dia kaitkan dengan semua gambar-gambar tu. Dia kata ini adalah satu pencemaran. Itu adalah faktor dari segi kecerdasan. Nak katanya pelajar B tu lebih cerdas sikit daripada pelajar A. Jadi dia boleh, persepsi dia tu lagi banyak. Berbeza dengan pelajar A tadi, dia hanya boleh tahu apa yang dia nampak je. Seterusnya penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa ni samalah macam contoh, kalau pelajar yang cerdas sikit, dia punya laras bahasa dia boleh kita guna tinggi sikit. Kalau yang kurang sikit, kita turunkan laras bahasa kita. Jadi apa peranan guru, implikasi dia? Ini yang saya katakan tadi, set induksi. Jadinya peranan guru, inilah peranan penggunaan persepsi dan penanggapan, iaitu set induksi. Bila sebelum kita mengajar, kita ada set induksi. Kita akan tanya pelajar, apa gambaran yang agak-agak awak nak kita belajar hari ni? Contoh. Dia lepas tu yang kedua, persepsi dan penanggapan ni dia adalah satu rangsangan kepada pelajar. Rangsangan maksudnya rangsangan dari kesediaan pelajar tu nak belajar. Ini yang saya katakan pada awal-awal tadi tentang persepsi dan penanggapan, iaitu implikasi persepsi dan penanggapan ni. Yang pertama, guru akan gunakan persepsi dan penanggapan ni dalam set induksi. Macam contoh saya dah bagilah tadi. Contoh kita bagi gambar sungai yang penuh dengan sampah, kita bagi tong sampah yang terbalik semua tu kan. Jadinya kita akan tanya pelajar, agak-agak hari ni kita akan belajar tentang apa. Jadi set induksi ni dia membantu pelajar untuk menerima ilmu baru, untuk memproses pembelajaran tu dengan baik.
Okey, seterusnya penanggapan, persepsi dan penanggapan ni dia merupakan satu rangsangan lah kepada pelajar. Pelajar akan tertarik untuk belajar benda baru. Okey, dia ada juga latihan pengamatan. Seterusnya dia adalah penyampaian isi pelajaran yang mana kita bagi satu hint, kita bagi satu hint lah pada pelajar kita nak belajar apa hari ni, dan kemudian diikuti dengan penerangan guru. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Johan. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan ni dengan tajuk ingatan dan lupaan. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin menimbulkan satu persoalan. Pernah tak kita dah belajar tentang satu perkara tapi kita gagal untuk melaksanakan dia sebabnya kita lupa tentang kaedah-kaedah yang kita dah belajar. Contoh dia, kita rasa kita dah mahir dalam satu subtopik ataupun subjek, tapi bila guru tanya, kita tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebabnya benda ni dia berkait rapat dengan proses ingatan dan mengingat. Okey. Jadi kita tengok apa itu ingatan. Okey, ingatan ni dia adalah satu proses yang mana kita menerima data ataupun maklumat, kemudian kita akan simpan dan kemudian kita akan keluarkan balik maklumat yang kita dah ingat tu. Jadi dia berkait dengan 3 perkara penting, iaitu kita akan terima data, kita akan simpan dan kita akan ingat. Okey. Proses ingatan. Proses ingatan ni dia adalah ada 3. Yang pertama, pengenkodan iaitu registering, penyimpanan, storage, dan yang ketiga, pengeluaran semula iaitu retrieval ataupun recall. Okey, apa itu pengenkodan? Pengenkodan ni dia adalah satu proses kita menerima, memproses, mencantum atau mengelaskan maklumat yang kita dah terima. Dan rangsangan yang diterima ni dia adalah melalui panca indera, iaitu panca indera ni kita boleh cakap dia sebagai deri penglihatan, deri sentuhan, pendengaran dan lain-lain. Okey, lepas kita dah melalui proses kita nak mengubah bentuk atau mengenkod, data yang kita terima tadi kita akan simpan untuk kita guna pada kemudian hari ataupun bila-bila lah. Dan kedua, penyimpanan. Okey, bila maklumat yang kita dah terima tadi kita dah encode, kita akan simpan dalam ingatan kita sama ada sekejap ataupun mungkin lama, bergantung pada jenis dan lokasi ingatan. Dan yang ketiga, pengeluaran. Maklumat yang disimpan di dalam ingatan akan dipanggil semula untuk digunakan apabila timbul keperluan. Maksud dia, ingatan ni dia ada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Jadi ingatan jangka panjang ni boleh jadi ingatan kita daripada kita kecil, tapi tiba-tiba waktu kita dah besar sekarang ni, kita nak guna balik apa yang kita dah belajar. Jadi kita akan panggil balik ingatan tu sebab kita nak guna dia sekarang. Okey, jenis-jenis ingatan ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, ingatan sensori. Yang kedua, ingatan jangka pendek. Dan yang ketiga, ingatan jangka panjang. Okey, kita tengok pada ingatan sensori. Okey, ingatan sensori ni dia melibatkan rangsangan yang diterima melalui deria. Macam saya katakan tadi, deria ni macam pendengaran, penglihatan, sentuhan ataupun lain-lain. Jadi sensori ni dia adalah proses pertama kita nak mencapai tahap ingatan tu. Jadi pentinglah deria ni sebab dia adalah benda yang pertama akan membentuk ingatan jangka pendek ataupun ingatan jangka panjang. Ingatan sensori ni dia adalah ingatan yang paling banyak tapi dia paling singkat dalam ingatan kita. Mungkin ingatan sensori ni paling lama dia boleh bertahan adalah selama 5 saat sebelum dia berpindah ke ingatan jangka pendek. Ingatan sensori ni dia lebih berbentuk gerak balas automatis terhadap rangsangan dan dianggap tidak ada dalam kawalan kognitif. Okey, maksud dia contoh dia lah. Macam bila kita dengar sesuatu, telinga kita akan menangkap bunyi tu. Sebenarnya deri pendengaran kita telah berfungsi. Jadi
apa yang ditangkap oleh diri pendengaran itulah yang akan kekal dalam ingatan sensori kita selama paling lama 5 saat tu. Dan macam mana kita nak kukuhkan ingatan tu, kita kena buat pengulangan ataupun kita kena beri perhatian supaya ingatan tu akan beralih ke ingatan jangka pendek. Contohnya macam sekarang ni, saya tengah cakap dan yang mendengar ni, kalau dia beri perhatian, ingatan sensori daripada apa yang saya cakap ni akan masuk ingatan sensori dan akan pergi ke ingatan jangka pendek. Okey, seterusnya kita tengok apa itu ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ni dia dikenali juga sebagai otak sedar, conscious mind atau otak yang bekerja, itu working memory. Dan ingatan jangka pendek ni dia mempunyai keupayaan menyimpan sebilangan kecil maklumat yang tersedia untuk digunakan bagi satu tempoh masa yang amat pendek. Okey, ingatan jangka pendek ni dia daripada ingatan sensori. Kalau dalam masa 20 saat kita tak ada nak buat pengulangan ataupun kita tak nak buat pengukuhan, boleh jadi data yang masuk ke dalam ingatan sensori tadi dia tak akan pergi ke ingatan jangka pendek. Ingatan ni dia boleh menyimpan antara 5 hingga 9 item pada satu masa. Maklumat akan lebih lama dalam ingatan jangka pendek kalau maklumat tadi dia ada kaitan ataupun dia sedia ada dekat dalam ingatan jangka panjang kita. Okay. Okay, ingatan jangka pendek tadi dia akan pergi kepada ingatan jangka panjang, tapi dengan syarat. Iaitu syarat dia apa? Syarat dia mestilah ingatan jangka pendek tadi, maklumat tu kita kena ulang dan kita kena kukuhkan secara berkesan. Barulah ingatan jangka pendek tadi akan di-encode dan dipindahkan ke ingatan jangka panjang supaya maklumat tadi berkekalan. Ingatan jangka panjang ni dia adalah sebagai stok ingatan. Untuk sebarang tindakan, maklumat dalam stok ingatan ni akan dirujuk keluar untuk digunakan dalam ingatan jangka pendek. Maklumat yang tidak dirujuk bagi satu jangka masa yang terlalu lama, kemungkinan dia akan melalui proses kusang ataupun suri ingatan. Dan kemudian dia akan hilang daripada ingatan kita. Jadi bila dah hilang akan wujudlah lupaan. Tu nanti kita akan tengok lepas ni. Okey. Ingatan jangka panjang ni dia boleh berkekalan dalam masa yang lama, mungkin dalam bertahun, berpuluh tahun ataupun lebih lama. Okey. Bila satu maklumat tu kita dah ingat dalam ingatan kita, tapi kita biarkan dan kita tak keluarkan dia, benda tu akan jadi usang ataupun dia akan reput. Samalah macam kalau sebuah rumah tu kita tinggalkan, lama-lama dia akan usang dan mungkin boleh jadi roboh. Macam itulah dalam maklumat dalam ingatan kita. Kalau kita biarkan terlalu lama, lama-lama dia hilang. Okey. Sekarang ni kita tengok proses penerimaan maklumat dalam ingatan. Kita tengok gambar rajah ni. Pertama sekali, dia tulis rangsangan dalam persekitaran. Okey, rangsangan dalam persekitaran ni maksudnya yang dapat dikesan oleh deria-deria kita tadi. Dan kemudian dia akan masuk kepada ingatan sensori. Bila dia dah masuk dalam ingatan sensori dan kita memberi tumpuan perhatian, kita bagi dia pengukuhan, kita bagi maklumat yang kita dengar ataupun kita lihat tadi, kita bagi perhatian, dia akan pergi ke ingatan jangka pendek. So bila dia dah jadi ingatan jangka pendek, bila kita ulang-ulang dan kukuhkan, maklumat tu akan di-encode dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Dan ia akan berkekalan kalau kita kerap ulang-ulang dan kukuhkan. Tapi bila dalam ingatan jangka panjang ni, benda tu kita biar, kita tak ulang ataupun kita biar dia sepi. Jadi benda tu dia akan hilang, reput ataupun suri. Dan bila kita ingatan jangka panjang ni kita nak decode dia keluar. Decode ni kita nak buat dia keluar lah. So dia akan jadi kat ingatan jangka pendek tapi dia dah hilang. Sebabnya kita tak ulang dia balik kan. Okey.
seterusnya kita pergi pada lupaan. Okey, bila dah ada proses ingatan, mestilah ada lupaan. Okey, apa dia lupaan ni? Lupaan ni adalah kegagalan mengeluarkan kembali maklumat yang tersimpan dalam ingatan. Okey, sebab apa adanya lupaan ni? Sebab tadi kita dah biarkan dia terlalu lama dalam ingatan jangka panjang. Jadi lama-lama dia hilang dan kita lupa. Okey, apa dia faktor-faktor lupaan ni? Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kegagalan mengenkod maklumat yang telah dienkod secara tidak sempurna sukar untuk dicari semula. Maksudnya bila satu data tu kita tak enkod dengan sempurna, susahlah kita nak cari balik. Macam kalau kita buat apa-apa kerja yang kita masukkan dalam sistem, tapi benda tu kita tak buat secara sempurna, bila kita nak cari balik jadi susah lah. Jadi maklumat ni dia saling berkait dalam ingatan. Jadi kalau kita biarkan, susahlah kita nak cari semula. Jadi apa-apa kita kena ingat betul-betul. Okey, yang kedua, kegagalan mengeluarkan semula maklumat. Okey, kegagalan mengeluarkan semula maklumat ni dia ada dua. Pertama, perspektif akses langsung. Yang kedua, perspektif inferential. Okey, apa dia perspektif akses langsung ni? Dia adalah ingatan dia tak cukup kuat untuk dia keluarkan balik apa yang dia ingat, tapi ingatan dia tu cukup untuk mencetuskan sesuatu. Yang kedua, perspektif inferential, maksud dia ingatan tu dia boleh rujuk tapi dia tak boleh nak akses data tu. Contohlah, macam dalam kelas pelajar ni nak tasmik, tapi dia ingat tapi kadang-kadang dia lupa pangkal ayat, ataupun dia ingat ayat depan, dia tak ingat ayat belakang. Okey, jadi ingatan dia tu sebenarnya boleh ingatan dia tu ada tapi dia tak cukup kuat. Dia hanya mencetuskan je apa yang dia ingat tu. Okey, yang seterusnya surihan ingatan. Maksud dia kemerosotan sesuatu ingatan yang spesifik melewati satu tempoh waktu. Macam saya dah cakap tadi, surihan ingatan ni dia dah terlalu lama. Jadi ingatan tu dia dah usang. Sebab itulah dia akan menyebabkan lupaan. Okey, yang keempat, gangguan. Berlaku apabila wujud interaksi antara bahan baru yang kita tengah belajar dengan bahan lama yang kita dah belajar. Dia ada dua, iaitu gangguan proaktif dengan gangguan retroaktif. Apa dia gangguan proaktif ni? Gangguan proaktif ni adalah pelajaran yang lama dia menguasai dan dia menghalang untuk kita enkod maklumat daripada pelajaran baru. Contohnya, kita dah belajar dalam bahasa Melayu, air, AIR tu adalah air. Tapi bila kemudian kita belajar bahasa Inggeris, kita jumpa lagi perkataan AIR tu, tapi kan maksud dia lain. Dia jadi air, udara. Tapi disebabkan pelajaran yang lama tu kata AIR tu adalah air, jadi bila dia belajar BI, benda tu jadi susah untuk dia. Ataupun kita boleh tengok dalam konteks dalam kelas kita, pelajar menghafal ayat-ayat mutasyabihat. Contoh, dalam surah Al-Hijr, ayat pertama adalah Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Tapi kemudian bila dia start menghafal surah An-Naml, ayat pertama dia Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Jadi ayat tu dia lebih kurang sama. Jadi bila dia menghafal ayat surah An-Naml tu, dia jadi susah ataupun dia akan salah baca sebabnya apa yang dia dah belajar daripada surah yang sebelum tu telah menguasai ingatan dia. Okey, itu gangguan proaktif.
Yang kedua, gangguan retroaktif ni pula adalah maklumat yang kita tengah belajar ni, dia yang menguasai kita. Maksudnya dia menguasai ingatan yang lama. Contohlah, kita nak kena ingat benda yang lama, tapi tiba-tiba kita dapat kerja baru. Jadi kerja baru ni akan menguasai dan kita tak ingat pun apa benda yang lama. Samalah juga macam dalam konteks hafazan. Setiap hari kita minta pelajar untuk tasmid, tapi dalam masa yang sama kita minta untuk diorang ingat hafazan yang lama. Jadi bila kita kata okey, esok murajaah, tapi kita bagi juga kemudian kita bagi kena tasmid berapa muka. Jadi data yang dia tengah belajar tu akan menguasai dan dia tak ingatlah hafazan dia yang lama tu. Okey, itu gangguan retroaktif. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis lupaan. Okey, jenis-jenis lupaan ni ada 3. Yang pertama, teori surihan ingatan. Yang kedua, teori gangguan. Dan yang ketiga, teori pergantungan tanda isyarat. Okey, yang pertama kita lihat pada teori surihan ingatan. Semua maklumat dalam ingatan akan hilang secara automatik atas faktor masa. Proses ini sebenarnya berlaku sebaik sahaja maklumat di-encode jika tidak digunakan. Maksudnya teori surihan ingatan ni, kalau kita maklumat yang datang dalam ingatan kita sebenarnya automatik akan hilang atas faktor masa. Tapi kalau kita terus menerus ulang, kita buat pengukuhan, jadi benda tu dia akan kekal dalam ingatan kita. Okey, yang seterusnya teori gangguan. Berlaku apabila berlaku gangguan terhadap ingatan. Macam saya dah terangkan tadi, dia ada 2 jenis gangguan, iaitu gangguan proaktif dan gangguan retroaktif. Yang terakhir, teori pergantungan tanda isyarat. Maksudnya pada masa maklumat dibentuk dan disimpan, bukan sahaja data tu yang diproses, tapi juga situasi atau suasana yang mengiringi dia. Contohnya emosi individu, persekitaran dan konteks turut mempengaruhi penerima tersebut. Okey, dia sebenarnya ada 3. Yang pertama, di bawah teori pergantungan tanda isyarat ni, pertama semantik. Semantik ni dia akan bantu untuk ingatkan ataupun keluarkan ingatan kita bila dia berkait dengan peristiwa yang kita suka, ataupun bila kita lihat ataupun kita jumpa orang yang kita sayang, kita akan ingat balik benda tu secara penuh. Okey, yang kedua, minda. Emosi kita, macam kita bimbang, kita seronok, benda-benda tu akan membentuk ingatan dalam diri seseorang lah. Dan yang terakhir adalah persekitaran. Okey, persekitaran ni pun sangat memberi kesan pada lupaan. Sebabnya dia berkait dengan persekitaran atau peristiwa yang berlaku lah terhadap diri seseorang. Jadi bila seseorang tu dia macam datang dalam, ataupun dia duduk balik dalam situasi yang sama, dia pernah ingat dulu, secara automatik benda tu akan mengingatkan dia kembali kepada satu peristiwa. Kira macam orang panggil deja vu, macam tu lah. Okay. Seterusnya kita tengok macam mana strategi kita untuk meningkatkan ingatan. Ada 3 strategi. Yang pertama rehearsal, yang kedua elaboration, dan yang ketiga organization. Okey, apa itu rehearsal? Strategi ni dia melibatkan cara menyebut ataupun membaca berulang kali apa-apa yang kita baca ataupun kita dengar, sama ada kita baca kuat ke senyap ke, tanpa mengubah bentuk dia. Maksudnya nak kata macam mana kita nak kuatkan ingatan kita, kita boleh baca banyak-banyak kali. Contoh macam dalam konteks hafazan, seorang pelajar tu dia nak hafal satu muka, macam mana nak bantu dia menguatkan ingatan? Kita akan minta dia baca secara kuat lah selalunya. Tapi kalau dia tak boleh secara kuat, kena baca juga walaupun secara senyap, tapi kena baca banyak kali. Kalau lagi banyak, lagilah akan meningkatkan ingatan dia. Okey, yang kedua elaboration, mengaitkan dengan contoh-contoh yang konkret.
Strategi ni boleh diaplikasikan apabila murid suka mengingat fakta atau maklumat yang dipelajari. Okey, contohnya lah, kita ajar subtopik berkaitan haiwan. Okey, kita nak cerita pasal haiwan, tapi macam mana kita nak pastikan pelajar tu ingat apa haiwan tu? Jadi kita boleh guna pelbagai strategi. Mungkin kita boleh tunjuk gambar, ataupun kita bagi dengar dia dengar bunyi video, ataupun kita bawa dia melawat ke kawasan yang ada haiwan tu. Contoh, kalau kita nak ajar tentang tajuk gajah, kita tunjuk gambar gajah, kita dengar, bagi dia dengar macam mana bunyi gajah tu. Dan mungkin kita boleh bawa dia pergi zoo untuk tengok gajah tu macam mana. Jadi benda-benda ni akan menguatkan ingatan para pelajar. Okey, ataupun kalau macam saya belajar, kita boleh guna warna. Macam selalu guna highlighter lah. Macam ada poin-poin penting kan, kita guna highlighter yang berlainan color. Jadi benda tu pun akan menguatkan ingatan kita. Okey, yang seterusnya, organisation. Strategi ni merujuk proses mengelompok maklumat yang berhubung kait dengan kategori atau corak yang menunjukkan perhubungan. Penyimpanan maklumat dalam dua bentuk, iaitu visual dan verbal. Maksud dia, dia lebih kepada visual dan verbal lah. Dia nak bagi kita ingat tu, dia guna mungkin visual kita, bagi kita nak encode kembali apa yang kita nak ingat tu kan. Contoh, dia ada banyak kaedah. Salah satu yang boleh saya share, kaedah chunking. Sebenarnya saya pun baru tahu kaedah ni, sebab kalau dulu yang rupanya kaedah chunking ni yang sebenarnya berkesan terhadap diri saya lah. Contohnya nombor yang selalu hotline guna kan, selalu kita tengok 1800 dan nombor-nombor yang lain. Sebenarnya dia menggunakan kaedah chunking di mana dia kumpul satu maklumat tu kepada dalam 5 hingga 7 item. Maksudnya kalau dalam nombor hotline tu dia guna nombor yang lebih kurang sama. Macam kalau masa kecil dulu suka tengok iklan pizza, selalu keluar kat TV. Nombor hotline dia 1800 2525, tapi dia buat dalam bentuk nyanyian kan dekat dalam TV. Jadi walaupun sekarang ni dah tak ada iklan tu, sampai sekarang saya boleh ingat nombor hotline Pizza Hut tu. Okey. Seterusnya, okey, maaf, nanti kata tak ingat pula kan. Nombor hotline pizza tu 1800 882525. Kita selalu nyanyi kan. Jadi benda tu dia memberi kesan lah. Sebenarnya dia adalah salah satu kaedah untuk meningkatkan ingatan kita. Mungkin kita boleh amalkan dalam kelas. Dia ada banyak lagi kaedah dia, boleh cari nanti. Okey, seterusnya seterusnya pemindahan pembelajaran. Okey, pemindahan pembelajaran ni dia terbahagi kepada dua. Sama ada pemindahan pembelajaran positif ataupun pemindahan pembelajaran negatif. Okey, kalau positif ni macam mana? Kalau negatif ni macam mana? Kalau pemindahan pembelajaran yang positif, dia pembelajaran yang dalam satu konteks tu dia akan memberi sumbangan ataupun something yang positif kepada pembelajaran yang lain. Kalau negatif ni sebaliknya. Contohlah, kalau yang positif ni dalam kelas kita ajar teori. Teori macam mana kita nak membaling bola, macam mana kita nak tendang bola. Tapi bila secara amali di padang, pelajar boleh aplikasikan teori yang kita ajar dalam kelas tu. Maksudnya pemindahan pembelajaran telah berlaku di situ dan dia adalah pemindahan pembelajaran yang positif. Tapi kalau pemindahan pembelajaran tu adalah sesuatu yang negatif, dia tak akan memberi sumbangan yang baik pada pembelajaran yang lain. Contoh dia, seseorang yang dia duduk dalam kelompok dia ataupun dalam kehidupan dia, dia tak guna bahasa ibunda, dia guna bahasa ibunda dia je, ataupun cara komunikasi dia
dia menggunakan bahasa yang bukan bahasa Melayu yang sebenar contoh. Tapi bila dia pergi sekolah, dia belajar, kita kan menggunakan bahasa Melayu yang secara bahasa Melayu yang bahasa Melayu yang baku. Okey, contohlah dekat sekolah kita tahu, contoh kita sebut perkataan zaman. Tapi katalah pelajar ni dekat rumah, dia tak sebut pun perkataan zaman tu. Dia sebut zaman. Macam kita tengok orang-orang yang lebih tua ataupun atuk nenek kita, daripada dulu diorang tak belajar pun sebut perkataan zaman tu dengan huruf Z. Jadi sampailah sekarang diorang sebut zaman tu dengan sebutan zaman. Jadi pemindahan pembelajaran tak berlaku di situ sebab dia membawa sesuatu yang negatif dalam pembelajaran yang seterusnya. Okey, seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pembelajaran. Okey. Sekejap ya. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pembelajaran, iaitu situasi pembelajaran serupa. Maksudnya pembelajaran yang kedua tu dia lebih kurang je dengan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi dia mempengaruhilah bila berkait, lebih mudah untuk pelajar memahami. Yang kedua, kedalaman pemahaman asal murid. Maksudnya lagi dalam kita ajar, lagi murid tu akan faham. Okey, kualiti pengalaman pembelajaran. Maksudnya kualiti pengalaman pembelajaran pelajar tu, maksudnya kualiti isi pembelajaran tu. Kalau lengkap dia punya isi pembelajaran itu, bahan pembelajaran tu, jadi akan lebih mudahlah pemindahan pembelajaran tu berlaku. Konteks pengalaman pembelajaran murid ni maksud dia apa yang dia belajar tu berlaku dalam kehidupan sebenar dia. Itu pun akan membantu pemindahan pembelajaran tu untuk berlaku. Lepas tu, kepelbagaian pengalaman pembelajaran murid. Maksudnya pelajar tu belajar dengan pelbagai cara lah. Mungkin daripada kehidupan sebenar dia, lepas tu dia tengok video, lepas tu mungkin dia gambar, dia pergi buat lawatan, dan kepelbagaian macam mana dia belajar tu daripada pelbagai sumber lah. Yang kedua, penekanan kepada metakognisi. Maksudnya kita bagi dia latihan, lepas tu dia boleh berfikir dengan aras tinggi, dia boleh buat refleksi. Itu akan membantu pemindahan pembelajaran dia. Okey, seterusnya apa implikasi pemindahan pembelajaran ni kepada pengajaran dan pembelajaran dalam kelas? Okey, satu pembelajaran tu akan dianggap berkesan kalau kalau pelajar dalam kelas itu faham atau secara menyeluruh lah apa yang kita ajar dalam kelas. Lepas tu, pemahaman konsep atau fakta atau maklumat ni dia akan jadi asas kepada pembelajaran yang lebih kompleks atau dapat diaplikasi kepada situasi lain dalam kehidupan seharian. Maksudnya apa yang kita ajar secara dalam kelas tu dia boleh bawa dalam kehidupan seharian ni lah. Dan ketiga, pelajar dapat mengaplikasi pengalaman pembelajaran atau isi pembelajaran kepada situasi atau pembelajaran lain. Maksudnya dia saling berkait lah antara satu pembelajaran pada pembelajaran lain. Mungkin dia belajar mat tapi dia boleh aplikasikan dalam subjek fizik, dalam subjek kimia dan lain-lain. Kesimpulannya, proses pembelajaran ni dia satu perkara yang penting lah. Dan kita sebagai guru kena beri penekanan sebabnya proses pembelajaran ni yang memungkinkan pembelajaran tu berlaku dengan berkesan. Kalau proses pembelajaran tu dia tak sempurna ataupun tak okey, pembelajaran yang berlaku tu pun kurang berkesan lah. Lepas tu, kesediaan belajar merupakan asas kepada sesi pembelajaran. Kesediaan belajar ni bergantung pada individu tu lah. Tahap pengalaman dia, kematangan dia, kesediaan fikiran dia, kesediaan kognitif dia, efektif dia, psikomotor dia. Kalau semua tu tak berkesan, kalau semua tu tak berlaku ataupun tak ada kesediaan, pembelajaran tu tak akan berlaku dengan sempurna lah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami.